Okey, semua ready? Ready Okey. Kamera saya okey Okey. Kamera Okey, saya okey sudah ke tuan? live Okey, Cik Azmin, Okey. sudah live. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam ruang bicara live FB PUJB pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terima kasih diucapkan kerana menyertai sesi live FB kita pada hari ini. Saya Khairul Izran bin Daud dari Pejabat Bank Negara Malaysia Johor Bahru akan menjadi moderator anda kepada sesi bual bicara kita pada hari ini. Terlebih dahulu, bagi pihak Bank Negara Malaysia, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas ruang dan peluang yang diberikan oleh Perbadanan Usahawan Negeri Johor, PUJB, kepada BNM Johor Bahru bagi memberikan maklumat penting kepada kesemua para PKS dan isi rumah, khususnya di Johor dan Melaka, di dalam menghadapi saat-saat terakhir tempoh penangguhan pembayaran balik pinjaman yang juga dikenali sebagai loan moratorium. Jadi ini adalah sesi kesedaran yang berterusan anjuran Bank Negara Malaysia dengan kerjasama industri kewangan. Setelah beberapa sesi yang sama telah pun kami laksanakan bersama-sama dengan agensi yang berkenaan di Kuala Lumpur. Jadi alhamdulillah bersama-sama kita pada hari ini adalah dua orang ahli panel yang kita bawakan khas untuk anda semua, iaitu pertama Encik Azamuddin bin Abu Bakar, mewakili Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia atau secara ringkasnya ABM, Association of Banks Malaysia. Beliau yang berkhidmat sebagai Eksekutif Business Development SME Johor Bahru Zone di Melayan Banking Berhad ataupun Maybank. Assalamualaikum dan selamat datang kepada Encik Azamuddin. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Khairul. Terima kasih. Manakala panelis kita yang kedua pula adalah Encik Azman bin Haji Ngah, mewakili Persatuan Institusi Perbankan Islam ataupun IBIM, yang mana beliau berkhidmat sebagai Relationship Manager SME Banking Southern Region Johor di Bank Islam Malaysia Berhad. Assalamualaikum dan selamat datang kepada Encik Azman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Khairul. Terima kasih atas jemputan. Sama-sama tuan. Okey. Jadi seperti yang kita ketahui, penangguhan pembayaran balik pinjaman ataupun loan moratorium yang ditawarkan oleh pihak institusi kewangan bermula dari 1 April 2020 akan berakhir pada penghujung September ini. Jadi ini adalah bantuan sementara bagi membantu aliran tunai jangka pendek individu dan syarikat yang kita sedia maklum terjejas akibat pandemik COVID-19 ataupun COVID-19 ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setakat 19 Jun 2020, lebih dari RM43 bilion nilai moratorium terkumpul telah pun diberikan oleh pihak bank kepada individu dan syarikat. Termasuklah sejumlah RM15 bilion telah dimanfaatkan untuk sektor perniagaan, terutamanya PKS. Jadi berikutan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan pembukaan semula ekonomi yang semakin meluas, Bank Negara Malaysia dan industri kewangan akan terus komited dalam menyokong agenda pemulihan ekonomi negara. Jadi ini termasuklah membantu sektor PKS dan pengguna kewangan dalam mempersediakan mereka dari sekarang bagi menghadapi tempoh moratorium yang bakal berakhir pada penghujung bulan September ini. Jadi itu dia. Jadi bagi PKS dan individu yang telah memilih untuk menggunakan kemudahan moratorium ini yang ditawarkan oleh pihak bank, persoalannya, apakah anda sudah bersedia dan mampu untuk menyambung kembali pembayaran balik pinjaman seperti sedia kala, ataupun mungkinkah anda masih menghadapi kesulitan untuk membayar balik pinjaman dan memerlukan bantuan tambahan? Itu dia soalan yang kita kena fikirkan. Jadi maka apakah yang anda harus lakukan dan kepada siapa anda boleh mendapatkan bantuan? Itu dia. Jadi justeru berikanlah tumpuan sepenuhnya kepada kupasan perbincangan kita dengan dua ahli panelis yang kita bawa orang kata khas pada hari ini berkenaan dengan penjadualan semula pinjaman. Jadi mungkin inilah dia jalannya yang bakal menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anda semua. Jadi sebelum saya meneruskan sesi kita pada petang ini, jadi suka saya ingatkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan perlu mengisi borang kaji selidik. Ada satu borang kaji selidik di dalam Facebook kita, borang survey pre and post yang telah kami sertakan di dalam FB PUJB bagi menilai tahap kefahaman tuan-tuan dan puan-puan
semua berkenaan dengan kupasan perbincangan kita pada petang hari ini. Jadi sila ambil masa isi borang tersebut untuk kita nilaikan sejauh mana kefahaman tuan-tuan dan puan-puan bagi sesi kita pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, benarkan saya untuk menjemput Encik Azamuddin daripada Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia untuk berkongsi dengan kita berkenaan dengan apakah itu reschedule atau restructuring. Dipersilakan Tuan Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tahniah ucapkan kepada pihak Perbadanan Usahawan Johor PUJB kerana dapat mengajukan sesi Facebook Live dengan kerjasama pihak Bank Negara. Okey, diharap sesi ini sedikit sebanyak pihak bank dapat berkongsi ilmu pengurusan kredit untuk memastikan PKS dapat terus melaksanakan kewajipan pembayaran pinjaman mahupun pembiayaan. Seperti yang kita sedia maklum, tempoh moratorium ataupun penangguhan pembayaran pinjaman akan berakhir September ini. Justru itu, pihak bank telah melaksanakan cadangan ataupun inisiatif kepada pihak PKS untuk menguruskan aliran tunai mereka, iaitu program R&R. Program ini merupakan salah satu cara untuk PKS bersedia bagi menghadapi tamatnya tempoh moratorium dan memulakan pembayaran pinjaman seperti biasa. Okey, seterusnya saya akan rujuk kepada slide yang saya akan share. Silakan Tuan. Okey. Moratorium, R&R. Dari segi definisi, restructure bermaksud penjadualan semula. Ia bermaksud pengubahsuaian syarat pembayaran pinjaman mahupun pembiayaan di mana terma dan syarat utama kontrak pinjaman ataupun pembiayaan itu tidak berubah dengan ketara. Biasanya hanya melibatkan penambahan dan pemanjangan tempoh pinjaman selain pendapat semakan ansuran pembayaran. Dekat sini tidak melibatkan penukaran dokumen kontrak yang ketara. Manakala restructure, pengstrukturan semula, pembiayaan ataupun pinjaman baru yang bergantikan bagi hutang pinjaman sedia ada dan dibayar dalam tempoh yang disemak semula. Di sini bermaksud restructure, kita perlu membuat revision pada loan tu ataupun kita akan gantikan dengan loan yang baru. Seterusnya, mengapa kita perlu buat R&R ni? PKS perlu bersedia bahawa pinjaman dan pembiayaan dijadualkan dan distrukturkan semula untuk satu, membantu peminjam dalam masalah kewangan jika mereka menghadapi masalah kewangan selepas tamatnya tempoh moratorium. Seterusnya, untuk mengelakkan PKS berada dalam keadaan default dan mempunyai rekod yang buruk yang akan terdapat dalam sikris nanti. Seterusnya, jika PKS mahu melakukan R&R ini, apa yang harus mereka lakukan? Apa mereka nak buat? Pertama, PKS perlu berjumpa dengan bank masing-masing untuk membincangkan masalah aliran tunai mereka hadapi. PKS juga perlu menyediakan dan menyiapkan proposal maupun cadangan kepada pihak bank agar pihak bank dapat mengemukakan plan ataupun cadangan yang sesuai untuk PKS membuat pembiayaan. Antara saluran untuk PKS mendapatkan R&R ini adalah satu, PKS boleh berhubung terus dengan Pusat Perhubungan Pelanggan, yang ini boleh membuat panggilan melalui hotline setiap bank utama PKS, ataupun PKS boleh terus pergi ke cawangan berjumpa dengan pegawai perhubungan pelanggan ataupun relationship manager ataupun kepada business ataupun SME center yang menguruskan pinjaman PKS itu sendiri. Seterusnya, bagaimana jika R&R yang ditolak oleh bank atau PKS itu tidak dapat dipatuhi? PKS harusnya berhubung terus dengan pihak bank untuk mencari jalan penyelesaian. Seterusnya, apakah dokumen yang perlu PKS sediakan? Pertama, penyata kewangan terkini jika ada. Kedua, penyata akaun 6 bulan terkini. Ketiga, aging list untuk penghutang ataupun pelanggan. Keempat, aging list untuk pemiutang.
ataupun pembekal. Kelima, unjuran aliran tunai dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Okey, itu sedikit tentang pengenalan tentang restruktur dan rescheduling. Seterusnya kita akan berbincang lagi apa yang soalan-soalan yang akan kita kupas lagi oleh ahli moderator kita nanti. Okay, terima kasih. Terima kasih Tuan. Jadi mungkin ada beberapa part tadi tak berapa nak clear. Mungkin suara Encik Azam mungkin tak berapa. Kita akan cuba re-emphasize balik selepas ini. Kalau katakan ada pendengar kita yang tak berapa nak clear suara Encik Azam tadi Okey, tidak mengapa kita akan ada satu lagi sesi untuk reinforce balik apakah penyampaian yang telah disampaikan oleh Tuan Azamuddin tadi. Jadi terima kasih Encik Azam di atas perkongsian tersebut. Jadi seterusnya saya mempersilakan Encik Azman untuk membuat perkongsian berkenaan dengan penjadualan dan penstrukturan semula pinjaman. Topiknya adalah masih berkisar dengan penjadualan atau penstrukturan semula, tetapi kali ini kita dengarkan dari sudut pengalaman serta ilmu yang akan dikongsi oleh Wakil Persatuan Institusi Perbankan Islam, IBIP. Dipersilakan Tuan Azman. Terima kasih Cik Khairul. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa bisadri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Bank Negara Malaysia di bawah moderator kita Cik Khairul dan juga pihak PUJB kerana menjemput kami untuk kita sama-sama memperbincangkan mengenai topik yang penting kepada semua PKS dan individu, iaitu kepentingan PKS menghubungi pihak bank awal sekiranya menghadapi kesukaran membayar pembiayaan. Seterusnya kita lihat dari segi kepentingan PKS membuat persediaan awal. Okey. Dengan membuat persediaan awal, PKS boleh mengenal pasti sama ada mereka mempunyai keupayaan untuk membayar balik pembiayaan kepada pihak bank. Seterusnya, PKS boleh mencari penyelesaian bagi pembayaran balik pembiayaan kepada pihak bank dengan cara berbincang dengan pihak bank. Kepentingan persediaan awal juga kita lihat bahawa PKS boleh membuat pengiraan semula perbelanjaan dan menganalisa bajet bagi tujuan membayar balik pembiayaan selepas tamat tempoh penangguhan bayaran. Maknanya dengan membuat persediaan awal ni dia tahu bajet dia. Boleh ke tidak untuk bayar balik apabila tempoh penangguhan itu tamat. Kita dapat juga bahawa PKS boleh berbincang secara lebih terperinci dengan pihak bank bagi memastikan pembayaran angsuran bulanan dapat dilaksanakan mengikut kemampuan. Kemampuan setiap PKS itu adalah berbeza antara satu sama lain. Jadi dengan berjumpa dengan pihak bank, pasti bank akan memberikan khidmat nasihat atau cadangan mana yang sesuai dengan kedudukan kewangan PKS tadi. Baik. Sebenarnya PKS juga boleh menghindari rekod bayaran tidak baik yang mana ia akan memberi kesan kepada catatan dalam siklis dan sitos. Sekaligus mereka boleh memohon untuk pembiayaan baru di masa akan datang. Dan perlu diingat bahawa melalui perbincangan ataupun yang kita tahu tadi, program yang dilaksanakan adalah penjadualan semula dan juga pensultan semula, di mana pada kali ini kita dapati bahawa dengan mengikuti penjadualan ataupun pensultan semula tadi, dia tidak memberikan kesan kepada bacaan di dalam siklis dan sitos. Jadi ini adalah peluang keemasan kepada semua PKS yang mana sekiranya walaupun ambil penjadualan dan juga konsultan semula, mereka boleh memohon pembayaran baru dalam masa yang sama. Baik. Sebenarnya kita lihat bahawa kepentingan persediaan awal juga boleh dapati dengan memberi PKS tempoh yang cukup untuk menjadikan maklumat lengkap dan bagi pihak bank untuk memproses permohonan penjadualan dan konsultan semula. Kita perlu ingat bahawa di masa tempoh penangguhan diberikan, berkemungkinan ada PKS ataupun individu yang pada waktu itu
dia punya MIA ataupun monthly in arrears atau default ataupun yang tidak boleh berbayar, mungkin pada masa itu ada 2 bulan tertangguh. Jadi dengan persediaan awal, mungkin boleh submit permohonan untuk penjadualan ataupun persetujuan tadi dalam masa terdekat ni. Tidak perlu menunggu dah tamat tempoh penangguhan tadi baru nak buat RR tadi atau restructuring dan reschedule. Ini akan memberikan kesan kepada pemprosesan. Kita tahu bahawa pemprosesan juga mengambil masa mungkin dalam masa 2 minggu, tetapi kesan daripada kelulusan tersebut melibatkan banyak, contohnya keluaran letter offer dan proses seterusnya akan memberikan kesan dari segi tempoh tamat ataupun monthly in arrears. Boleh jadi daripada 2 akan naik 3, dan bila berlaku perkara sedemikian ia akan efek kepada kelulusan tadi. Baik. Yang seterusnya, mengelakkan PKS daripada tindakan undang-undang disebabkan oleh kegagalan bayar balik pembiayaan kepada pihak bank. Baik. Sebenarnya terlihat kenapa PKS perlu membuat perjalanan awal sebelum tamat tempoh penangguhan bayaran. Ini seperti mana yang saya terangkan sebentar tadi, bahawa ada juga di kalangan PKS ataupun individu tadi, masa mohon tu ada penangguhan ataupun dia punya default dah ada 2 bulan. Bila masa memohon, masa untuk mendapatkan RR tadi, mungkin mengambil masa dan dia akan berlaku kepada kegagalan untuk bayar sampai tempoh 3 bulan, dan ini akan berkesan kepada kelulusan, di mana apabila mencapai 3 bulan penangguhan bayaran tadi, maka mereka bank tidak dapat membantu untuk memberikan penjadualan ataupun pensuduhan semula tadi. Okey. So ini kita lihat sikit apakah kelebihan dan juga kekurangan penjadualan semula dan juga pensuduhan semula. Okey, dari segi kelebihan pula, dengan membuat RR tadi ataupun penjadualan dan juga pensuduhan semula, kita akan dapati akan memberikan kelebihan dari segi memperbaiki aliran tunai. Yang kedua, dia akan membantu dari kelangsungan perniagaan, sebab untuk perniagaan. Okey, dari segi kekurangan pula, kita dapati bahawa dengan RR ini juga, ia akan memberikan penambahan dari segi perbelanjaan yang perlu dibayar. Begitu juga dengan kemungkinan keuntungan ataupun interest charges yang dikenakan, dan ini memberikan kesan pada kos PKS tadi. Seterusnya, tempoh penerbitan juga akan jadi lebih lama. Okey. Yang ni tadi sudah saya terangkan yang apa akan dimasukkan dengan penjadualan dan pensuduhan semula, tapi kita untuk lebih tepat lagi, untuk kita lebih faham apakah itu penjadualan, iaitu langkah untuk memanjangkan tempoh kemudahan pembiayaan sedia ada kepada jangka masa yang lebih lama. Contoh tempoh pembiayaan asal dari 3 tahun ke tempoh pembiayaan baru iaitu 5 tahun. Itu adalah penjadualan semula. Manakala perubahan struktur kemudahan pembiayaan seperti overdraft, revolving credit ataupun perdagangan atau pembiayaan trade financing atau pembiayaan berjangka, ini term financing. Contoh, sebelum ni mungkin PKS ada kemudahan trade financing berjumlah 1 juta untuk membayar dalam tempoh masa yang ditetapkan, biasanya ambil masa dalam 1 Februari, dia melibatkan wang yang banyak untuk diselesaikan. Jadi dengan memilih pensuduhan semula, contoh memilih term financing, maknanya mereka akan membayar tu dalam jumlah yang lebih kecil dan berjangka, dan ini akan memberikan kelebihan kepada cash flow syarikat tersebut ataupun PKS tadi. Right. Kita lihat sikit bila manakah kemudahan pembiayaan perlu melalui penjadualan dan persetujuan semula. So apabila pelanggan menghadapi kesulitan aliran tunai dan kesukaran untuk membayar balik komitmen bulanan kepada pihak bank, berikut adalah sebab-sebab berlakunya masalah kewangan tadi ataupun kesulitan kewangan. Yang pertama, kita lihat apabila berlakunya kelewatan menerima bayaran kepada penghutang. So, bila syarikat detect penghutang dia nak bayar, ini menunjukkan bahawa syarikat akan mengalami kekurangan dana yang masuk ke dalam akaun ataupun aliran tunai tadi. So, menyebabkan kesukaran untuk meneruskan operasi cawangan, operasi PKS tadi.
Yang kedua, dari segi kemerosotan permintaan disebabkan faktor luaran seperti COVID. Yang ini akan menjejaskan sale. Apabila sale kurang, maka pendapatan pun akan kurang. Ini sebagai signal dia. Dan yang ketiga, gambaran pasaran yang merudum berdasarkan sektor yang berkaitan. Sebagai contoh, kita lihat sektor perhotelan, sektor pelancongan, yang mana efek kepada perniagaan tersebut. Okey, dan yang keempat, maknanya tiada potensi untuk pulih dalam jangka masa sederhana. Bila PKS menilai agak sukar untuk pulih dalam jangka masa sederhana, dia menunjukkan bahawa tanda-tanda yang mereka perlu berjumpa dengan bank dengan segera dan membuat untuk penjadualan dan pensurutan semula. Walaupun pada waktu itu adalah dalam tempoh penangguhan bayaran. So untuk itu jangan sebut sedikit Cik Carol pada perkongsian kita pada petang, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Azman di atas perkongsian yang padat dan ringkas tersebut. Jadi berdasarkan dari taklimat tersebut dapat kita lihatlah betapa pentingnya PKS kita ini memohon bantuan dengan pihak bank mereka yang berkenaan dengan kadar segera. Jangan tunggu-tunggu lagi lah. Jika mereka ini telah mengesan adanya kesulitan di dalam proses pembayaran balik pinjaman dengan pihak bank. Jadi dah jelas daripada orang kata pembentangan daripada Tuan Azam, Tuan Azamuddin dan Tuan Azman. Jadi sekarang ni kalau boleh saya tujukanlah soalan kepada Encik Azam dululah. Jadi kalau kita lihat kembali kepada slide ataupun taklimat tadi, kita nampak adalah orang kata triggering point tu tuan. Jadi kalau kita lihat pada keadaan semasa sekarang ni, jadi bilakah masa yang sesuai untuk para PKS kita ni membuat permohonan? Adakah sampai nak tunggu sampai bulan 9 hujung baru dia orang submit permohonan penjadualan semula ini? Dan apakah kesannya jika para PKS kita ni apabila mereka dah dapat kelulusan ni untuk penjadualan semula ni, apakah implikasi dia kepada pihak PKS yang berkenaan? Jadi saya jemput Tuan Azam untuk memberikan sedikit pencerahan lah. PKS harus mempunyai kesedaran awal untuk mengambil langkah yang lebih proaktif. Maksudnya dia perlu bertindak segera untuk memastikan kesinambungan perniagaan masing-masing. Masa yang sesuai adalah sebelum berakhir tempoh moratorium. Maksudnya dia kena ready lah sebelum berakhirnya tempoh moratorium. Dengan ini PKS dapat mengenal pasti dan merancang apakah pelan ataupun unjuran aliran tunai berdasarkan tanggungjawab pembayaran ataupun pintu pembayaran dan pinjaman bagi mengekalkan dan mengembangkan perniagaan sejahtera. Maksudnya dia sudah mempunyai kesedaran awal dan juga terus membuat permohonan R&R sebelum tempoh moratorium. Mereka boleh dapat perancangan yang lebih teratur lah demi kesinambungan perniagaan dan juga selain itu dapat mengembangkan perniagaan itu. Okey, terima kasih Tuan Encik Azam. Maksudnya kalau boleh saya ringkaskan bahawasanya memang kalau boleh jangan tunggu-tunggu, pergi segera dengan kepada bank yang berdekatan, mereka bank yang masing-masing dan dapatkan bantuan yang sewajarnya lah Tuan Azam ya. Jadi soalan saya yang seterusnya, kalau katakan kita lihat, kalau katakan dia dah submit R&R tu pada Tuan Azam juga kembali, kalau katakan implikasi dia, kalau katakan dia dah dapat kelulusan R&R ini, ada tak apa-apa implikasi lain kepada PKS tersebut? Contohnya sama ada kalau dah dapat R&R punya approval ni, mereka ni ada something kepada rekod laporan kredit mereka ni ada sedikit problem ke? Boleh tak Tuan Azam buat bagi pencerahan? Kalau katakan mereka submit ataupun mereka serahkan dapat kelulusan, adakah sebarang implikasi kepada rekod kredit PKS tersebut? Okey, sebagai yang sudah maklum, sebelum ni R&R dilakukan untuk peminjam ataupun PKS yang mengalami masalah pembayaran iaitu ataupun tunggakan selama 2 bulan hingga 3 bulan. Dan jika R&R ni dilakukan sikit sebanyak sebelum ini, rekod R&R tu akan detect dalam SIKRIS ataupun SITOS PKS itu sendiri.
walau bagaimanapun, untuk pada waktu sekarang ini dengan keadaan ekonomi sekarang ini, jika PKS membuat permohonan RNR, mereka tidak akan detect ataupun rekod mereka tidak akan buruk dalam sekiranya Islam. Maksudnya tidak akan diambil tindakan undang-undang ataupun seterusnya lah. Maksudnya mereka willing membuat permohonan sebelum mereka habis tempoh moratorium. Maksudnya mereka bersedia. Maksudnya mereka still boleh bayar tapi dalam keadaan yang mereka mampulah. Maksudnya sebelum mereka datang tunggakan itu nanti kemudian. Okey, maksudnya tidak akan ada sebarang implikasi yang negatif ke atas laporan kredit PKS yang berkenaan lah setelah mereka berjaya mendapat approval Tuan Azam. Ya betul. Selain itu juga utama sikit, mereka juga boleh membuat permohonan pinjaman baru. Pinjaman yang RNR tidak akan efek untuk mereka untuk buat pinjaman baru. Maksudnya tidak akan ada apa banyak soalan pada pihak bank mengenai RNR ni lah. Maksudnya RNR ni buat bagi tujuan keseluruhan semula sebelum moratorium ni lah. Okey. Jelas Tuan Azam. Okey. Jadi soalan saya yang seterusnya. Jadi kepada Encik Azman. Jadi apakah yang perlu dilakukan oleh para PKS di luar sana jika mereka ingin membuat permohonan untuk RNR ini ataupun penjadualan semula ini? Yakni di manakah permohonan tersebut perlu dibuat dan bagaimanakah caranya? Kalau kita lihat sekarang ni kan ialah mungkin kalau pergerakan agak terbatas. Jadi adakah ianya perlu diserahkan secara serahan ke diri? Maksudnya saya kena pergi ke cawangan bank yang berdekatan sendiri ataupun bolehkah saya, kalau saya sebagai PKS, boleh submit permohonan ini secara online? Tuan Azman, bolehkah berikan sedikit pencerahan sedikit? Okey, terima kasih Cik Hairul. Okey, permohonan RR ini boleh dibuat oleh PKS dengan menghubungi relationship manager bank masing-masing. Sebenarnya itu lebih orang kata mesra. Kebanyakan pelanggan lebih mengenali siapakah pegawai bank ataupun relationship manager tu yang menjaga akaun mereka. Sama ada melalui talian telefon ataupun melalui email. Bagi pelanggan individu, mereka juga boleh dapatkan apps secara online daripada bank masing-masing. Kerana setengah bank telah ada apps untuk memohon RR secara online. So sekarang ni juga kita lihat peranan daripada bank-bank tempatan banyak dalam proses untuk menghubungi pelanggan masing-masing bagi mengetahui kemampuan pelanggan bayar balik dan menawarkan RNR jika perlu. So sebab itu lepaslah peluang kemasan ini untuk berbincang dengan pihak bank. Gitu. Terima kasih Tuan. Jadi nampaklah ini kemudahan yang ada yang perlu diberikan perhatianlah oleh para PKS di luar sana. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi, ada banyak kemudahan yang mana disediakan oleh kesemua bank-bank dan kewangan di luar sana. Jadi soalan saya yang seterusnya kepada Encik Azam kembali. Kita macam main badminton petang ni. Okey, Encik Azam kembali. Jadi merujuk kepada dokumen yang perlu kita serahkan. Saya serahkan saya rujuk kepada pembentangan yang awal tadi. Di antara dokumen yang mandatory lah saya nampak tadi. Jadi kena submit akaun kewangan terkini, penyata akaun bank 6 bulan yang terkini, unjuran aliran tunai ataupun senarai penghutang pemiutang. Jadi kalau katakan saya sebagai PKS Tuan Azam, jika saya gagal lah untuk serahkan mana-mana dokumen ini, adakah permohonan saya untuk penjadualan semula ini akan terus ditolak jika saya gagal serahkan dokumen ini? Jadi ataupun adakah sebarang alternatif dokumen yang lain yang boleh menggantikan dokumen-dokumen tersebut? Silakan Tuan. Okay, terima kasih Cik Hairul. Okay, seperti yang sedia maklum, PKS seharusnya ada membuat rekod kewangan terkini. Maksudnya mereka perlu ada rekod jualan, aliran masuk, aliran keluar dan juga senarai penghutang dan pemiutang mereka. Sebagai contoh, mengapa pihak bank perlukan akaun kewangan terkini? Melalui akaun kewangan terkini, mereka dapat mengenal pasti prestasi sebenar PKS itu sendiri. Pihak bank boleh mengetahui dari segi prestasi jualan, bagaimana kos pengurusan dan juga kita boleh lihat
sama ada PKS itu sendiri, perniagaan itu sendiri mempunyai keuntungan ataupun kerugian yang berkenaan lah. Okey, di sini pihak bank dapat mengetahui kedudukan kewangan mereka yang sebenar. Okay, seterusnya, mengapa pihak bank perlu penyata akaun 6 bulan terkini? Jika PKS mempunyai akaun bank, semestinya memang adalah penyata akaun terkini. So, jadi penyata bank memang akan ada lah. Cuma, apa keperluan untuk penyata akaun bank ni ialah dekat sini kita dapat lihat prestasi aliran duit itu masuk dan keluar. Sama ada dalam tempoh 6 bulan sebelum ini dengan wabak COVID-19 ni, adakah PKS itu atau perniagaan itu sendiri terkesan dengan COVID ataupun tidaklah dari segi penyata kewangan, maksudnya ada tak save masuk ataupun ada tak pembayaran keluar. Okay, seterusnya unjuran aliran tunai. Unjuran aliran tunai ini perlu dibuat agar pihak bank dapat melihat bagaimana PKS melihat perniagaan mereka untuk masa hadapan. Dekat sini PKS perlu lebih realistik ataupun reliable lah untuk membuat jangkaan ataupun ramalan jualan yang untuk dekat sini mereka dapat menentukan keupayaan pembayaran mereka berdasarkan ansuran semasa. Maksudnya mereka perlu realistik bagi membayarkan ansuran, buat pembayaran ansuran bulanan mereka lah. Okay, seterusnya senarai penghutang ataupun piutang. Ini juga perlu sebab kita nak tengok berapa ramai pelanggan ataupun pemiutang mereka yang membuat pembayaran lewat. Dekat sini kita dapati biasanya pemiutang akan meminta tempoh penangguhan untuk membayar kepada PKS secara tidak langsung, dapat mengakibatkan aliran tunai itu berkurangan. Seterusnya, kita juga boleh lihat bagaimana PKS itu sendiri membuat pembayaran kepada supplier. Mereka juga meminta penangguhan ataupun mereka juga membuat pembayaran awal lah. Okey, jika keempat-empat dokumen ini tidak dapat disertakan, pihak bank juga ada alternatif lain. PKS juga kena duduk berbincang dengan pihak bank. Mereka juga boleh mengemukakan senarai kerja ataupun job order yang telah diterima ataupun dah disecure oleh PKS itu sendiri. Jika mereka ada mendapat job order, boleh mereka kepilkan lah. Ataupun jika mereka ada mempunyai perjanjian sewaan, ini juga boleh digunakan sebagai dokumen sokongan. Hal ini kerana setiap PKS atau PKS itu sendiri mempunyai pelan perniagaan yang berbeza. Boleh dikatakan kes per kes basis lah, sebab setiap perniagaan itu mempunyai pelan yang berbeza. Okey, jelas Tuan Azam. Jadi maksudnya masih ada lagi lah ruang bagi para PKS kita jika mereka ni tidak dapat mengemukakanlah di mana-mana dokumen mandatory tersebut. Jadi masih boleh berbincang Tuan Azam InsyaAllah. InsyaAllah boleh masih. Alhamdulillah. Jadi soalan saya seterusnya kepada Encik Azman, jadi apakah aspek ataupun faktor-faktor yang dititik beratkan oleh pihak bank semasa mereka ni membuat penilaian bagi mana-mana permohonan penjadualan semula ini? Silakan Encik Azman. Encik Azman? Oh, minta maaf. Okey, tadi. Ya. Di dalam menilai mana-mana permohonan R&R ni pihak bank akan menitik beratkan dari segi kemampuan perniagaan PKS itu sendiri. Dari segi apakah ada ongoing project, kita nak lihat apakah mereka sedang buat ada projek-projek yang masih terbengkalai ke atau tengah hold ke, atau mereka sedang buat projek yang lepas selepas pada PKP, dan juga tender-tender baru yang dipohon ataupun tender-tender baru yang diterima oleh PKS. Jadi penerimaan tender baru ataupun tengah bidding ni adalah penting untuk kita melihat kesinambungan perniagaan tersebut ataupun keupayaan untuk menjana perniagaan. Yang kedua, dari segi kita akan lihat dari segi pengurusan aliran tunai mereka.
dengan kita melihat 6 bulan ternyata akaun semasa PKS. Dari situ kita tahu berapa yang aliran masuk, berapa aliran tunai, ya. Aliran masuk tu menunjukkan bahawa adanya aktiviti perniagaan dan juga income yang generate, mana synchronize dengan apa yang nyatakan dengan projek-projek ongoing ataupun yang tender-tender terima tadi. Dan seterusnya yang penting adalah setiap PKS tadi kita akan lihat dari segi sitos dan siklis mereka. Sekiranya pada waktu permohonan tersebut mereka ada mengalami masalah sitos dan siklis, of course permohonan penilaian ini kita tidak dapat laksanakan disebabkan oleh faktor tindakan undang-undang. Dan ini perlu diselesaikan ataupun mencari jalan untuk menyelesaikan perkara tersebut, dan boleh juga berdiskusi dengan pihak bank, yang mana pihak bank boleh mencadangkan kepada pihak tertentu, contohnya berjumpa dengan pihak AKPK dan sebagainya. Baik Tuan, maksudnya masih lagi lah. Jadi ini adalah yang mana kalau katakan para PKS kita perlu fokuskan lah apabila mereka ingin menghantar ataupun submit permohonan penjadualan semula lah kepada pihak bank. Jadi saya rasa jelas juga situlah faktor-faktor ataupun perkara yang mana perlu mereka berikan tumpuan lah sebelum penyerahan permohonan tersebut dibuat. Terima kasih Tuan. Jadi berbalik semula kepada Encik Azam. Jadi kita ada banyak juga soalan yang saya nampak daripada Facebook ni, daripada para pendengar kita. Jadi soalan kepada Encik Azam sebelum kita beralih kepada soalan-soalan daripada para pendengar kita. Jadi kalau katakan kita lihat bagaimanakah pihak bank boleh membantu jika PKS ni gagal mematuhi syarat-syarat, sebab kalau kita lihat apabila berlakunya penjadualan semula mestilah ada prasyarat yang mana telah ditetapkan dalam proses ataupun di dalam approval RNR ataupun penjadualan semula tersebut. Jadi jika mereka ni gagal untuk patuhi prasyarat ini, jadi adakah terdapat alternatif lain yang mana boleh membantu para PKS dalam mengharungi saat-saat yang getir ini? Encik Azam, silakan. Ini yang kita sedia maklum, tidak semua permohonan RNR akan diluluskan oleh pihak bank. Justru pihak bank akan buat penilaian sekurang-kurangnya PKS itu dapat berkemampuan untuk membayar aliran tunai, menggunakan aliran tunai untuk membayarkan sekurang-kurangnya profit charge yang terhadap pinjaman dan pembayaran mereka lah. Maksudnya kita boleh duduk berbincang lagi. Kita tengok macam mana solusi yang terbaik jika mereka mampu untuk membayar sekurang-kurangnya interest ataupun profit charge yang kita kenakan, kita boleh duduk berbincang sama. Tapi saya ingin tekankan di sini PKS kena terus berhubung dengan pihak bank untuk berbincang langkah seterusnya yang perlu diambil. Sebab kalau dia melarikan diri, mereka akan dikenakan tindakan undang-undang lah biasanya macam tu. Jadi untuk tindakan dari tindakan undang-undang ini, mereka terus berhubung dengan pihak bank. Maksudnya kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu PKS ini untuk mendapatkan RNR. Maksudnya at least mereka boleh bayar profit charge pun tidak ada masalah. Terima kasih Tuan. Maksudnya tetapi jika kita lihat jikalau permohonan tersebut gagal dipatuhi oleh pihak PKS ini, jadi kalau katakan jadi kalau mereka nak rely kepada penjadualan semula ini, jadi mungkin agak sukar. Jadi adakah terdapatnya alternatif lain selain daripada penjadualan semula lah kalau katakan untuk membantu mereka ni mengharungi saat yang getir ni. Jadi saya rasa macam perlunya lah kalau katakan kita boleh ada selain daripada alternatif penjadualan semula, jika terdapat mana apa-apa lain, apa-apa bantuan lain yang mana Tuan boleh kongsi bersama-sama kita di sini. Okey, sebagai alternatif lain, PKS juga boleh berhubung dengan AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, untuk masuk dalam program pengurusan kredit, ataupun boleh berhubung dengan Bank Negara Malaysia itu sendiri untuk mendapat bantuan skim penyelesaian hutang kecil ataupun Small Debt Resolution Scheme. Dekat sini adalah alternatif lain selain bank lah yang PKS boleh dapatkan.
Okey, terima kasih Tuan. Jadi jelas di situ terdapat lagi lah bantuan kalau katakan untuk hutang isi rumah ataupun personal loan yang dia ada. Orang kata boleh pergi ke AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Tuan. Jadi untuk mereka ni mendapatkan proses penstrukturan semula bagi mana-mana pinjaman peribadi orang kata selain daripada pinjaman pembiayaan dan perniagaan lah. Jadi yang mana kalau katakan yang mana tidak boleh dibuat menerusi AKPK, boleh juga disubmit kepada SDRS lah, Small Debt Resolution Scheme, seperti yang Tuan sebutkan tadi. Jadi kalau boleh kita beralih sekejap kepada soalan-soalan para pendengar kita. Ada banyak juga ni saya tengok. Jadi kita kena selesaikan ya Tuan. Tuan Azamuddin dengan Tuan Azman. Tuan dua tuan kita dua-dua nama ada A Azamuddin dengan Azman. Double A saya bawakan hari ni. Okey. Jadi soalan yang pertama mungkin saya boleh tujukan kepada Tuan Azam dulu daripada pendengar kita Mr. Y Hong 2. Tu dia. Good afternoon Tuan. Apakah jenis pinjaman yang boleh dijadualkan atau distrukturkan semula? Thank you. Okey. Jadi mungkin Tuan Azam ni soalan daripada Mr. Y Hong ni special ni petang ni. Okey. Dipersilakan. Terima kasih Mr. Y Hong 2 atas soalan. Okey, kat sini jenis pinjaman yang boleh dijadualkan semula atau distrukturkan semula R&R adalah pertama pinjaman berjangka atau term loan ataupun term financing. Okey, pinjaman ini boleh dijadualkan semula dengan menambah ataupun melanjutkan tempoh pembayaran. Sebagai contoh, PKS mempunyai pinjaman berjangka, term loan ataupun term financing berbaki 3 tahun. Tetapi PKS memohon untuk membuat penjadualan semula kepada 5 tahun. PKS boleh berbuat demikian. Dengan ini, PKS dapat menyemak semula pembayaran bulanan bagi memenuhi keperluan aliran tunai PKS. Seterusnya, untuk penstrukturan seperti yang saya sebut tadi ialah kita akan gantikan kepada loan yang baru. Maksud dari sini, pinjaman overdraft, revolving credit dan trade financing perlu distrukturkan semula kepada pinjaman berjangka sebagai contoh. Maksudnya pinjaman berjangka ni mempunyai tempoh pembayaran lah dekat sini. Dengan ini pembayaran pinjaman dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan aliran tunai PKS itu sendiri. Sebagai contoh, PKS ada OD, pinjaman overdraft dan ingin menstrukturkan kepada term financing. Dengan ini, term financing mempunyai tempoh pembayaran dan juga ansuran bulan itu berdasarkan kemampuan aliran tunai PKS itu sendiri. Maksudnya, untuk term loan, kita boleh jadualkan semula. Untuk yang revolving atau overdraft kita boleh strukturkan semula lah pinjaman itu. Terima kasih Tuan. Maksudnya memang terdapat banyak juga jenis pinjaman yang mana boleh dijadualkan atau distrukturkan semula seperti mana yang mana diberi pencerahan oleh pihak Tuan Azam. Cuma saya nak tambah satu lagi Tuan Azam. Kalau kita lihat di sini ada lagi satu pertanyaan daripada Puan Habibah ini. Dia kata dia tanya apakah ada kos tambahan untuk proses R&R ini. Jadi maksud adakah terdapat sebarang kos tambahan yang perlu dibayar oleh para PKS ini jika mereka apabila mereka serahkan permohonan R&R ini ataupun penjadualan semula ini kepada pihak bank. Jadi kalau Tuan Azam boleh tambah sikit kat situ. Okay. Untuk reschedule atau penjadualan semula, di sini kita tidak mengubahkan dokumen asal ataupun terma asal ataupun principal contract. Kita cuma melanjutkan tempoh pembayaran bulanan, tempoh pembayaran dan juga kita akan revise balik pembayaran bulanan, ansuran bulanan itu. Dekat sini kos yang minimum mungkin stamping fee lah, dan mungkin dalam nominal dalam RM10 macam tu lah. Atau seterusnya untuk restructure pula, restructure ni kita cakap ialah ganti kepada loan yang baru lah. Maksudnya kita replace OD tu, contoh OD tu tadi kepada term loan. Dekat sini dengan loan yang baru memerlukan kos legal yang baru dan juga stamping fee yang baru. Maksudnya restructure berbeza dengan reschedule. Dua benda yang berbeza. Restructure memerlukan kos yang lebih, reschedule tidak memerlukan kos yang banyak lah. Okey Tuan, jadi maksud jelas kat situ perbezaan kos di antara dua jenis bantuan iaitu penjadualan semula atau penstrukturan semula. Jadi pihak BKS boleh pilih mana yang mungkin yang sesuai lah mengikut kata jenis pembiayaan yang ada.
Jadi kalau boleh saya tambah lagi, ini ada soalan lagi daripada Puan Nini harga permohonan RNR saya ditolak. Apakah cara atau bantuan lain yang boleh saya perolehi? Mungkin Tuan Azman boleh jawab soalan ni. Ya, jika permohonan RNR saya ditolak, apakah cara atau bantuan lain yang boleh saya perolehi? Mungkin maksudnya adakah lagi alternatif? Saya rasa more or less dah jawab di soalan. Tapi mungkin Tuan Azman boleh tambah lagi lah, beri pencerahan berkenaan dengan soalan ini. Okey, terima kasih. Okey, sekiranya permohonan tadi RNR tadi tidak diluluskan, ya, sebenarnya kita ada alternatif lain yang mana kita boleh salurkan permohonan tadi kepada pihak AKPK, contoh agensi kaunseling dan perkhidmatan kredit, yang mana mereka biasanya akan memberikan soto balik yang tersebut kepada jumlah yang mampu dibayar oleh pelanggan tadi. Jadi itu adalah satu alternatif selain daripada MyKNP, iaitu khidmat nasihat pembayaran. Dengan cara ini masih ada lagi ruang untuk mereka berbincang dengan pihak bank dan juga pihak AKPK dan juga MyKNP tadi. Terima kasih Tuan. Jadi kalau katakan kalau kita lihat sekarang ni penubuhan AKPK itu sendiri jadi untuk membantu orang kata hutang-hutang isi rumah lah, khususnya kalau katakan pinjaman peribadi, pinjaman perumahan yang mana untuk household lah. Kalau katakan untuk yang berniaga ni mungkin mereka boleh submit ataupun mereka serahkan permohonan tersebut bagi pembiayaan, mana-mana pembiayaan perniagaan kepada pihak unit PKS di institusi kewangan, kata di Bank Islam ke ataupun di Maybank, ataupun menerusi Small Debt Resolution Scheme lah, SDRS yang mana kita telah tubuhkan. Jadi itu antara yang mungkin yang mana yang Tuan Azam ada sebutkan tadi lah, Tuan Azman, ya. Okey. Ya, betul. Jadi seterusnya kita tengok pula soalan yang seterusnya daripada pendengar kita, namanya Lukman. Okey. Lukman, yang ni mungkin Tuan Azam boleh jawab balik ni. Berapa lama pemprosesan permohonan RNR sekiranya dokumen telah lengkap? Ini penting ni. Maksudnya biasalah sebab mesej kita kalau boleh gunakan peluang ini, hantar orang kata permohonan RNR ataupun penjadualan semula ni sekarang. Jangan tunggu sehingga bulan 9, hujung bulan 9 baru nak pergi ke bank kan. Jadi mungkin ramai yang tertanya-tanya. Jadi berapa lamakah pemprosesan bagi mana-mana permohonan RNR sekiranya dokumen telah lengkap? Tuan Azam mungkin boleh bagi sedikit pencerahan kat situ. Okey, bagi proses RNR ini mengambil masa sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PKS itu sendirilah. Dengan ini, jadi nasihat saya, jika hendak membuat RNR ini, perlulah buat seawal mungkin kerana sebelum habis tempoh moratorium ni, kerana agak mustahil lah untuk pihak bank untuk proses ratusan aplikasi yang datang dalam masa 2 hingga 3 minggu ataupun sebulan selepas tamat tempoh moratorium ni. At least bagi tempoh kepada pihak bank juga untuk membuat proses permohonan ini dengan lebih efisien dan juga lebih teratur lah, sebab pihak bank juga kekurangan tenaga kerja untuk proses permohonan ini jugalah. Jadi nasihat saya untuk RNR ni kena apply ataupun buat permohonan secepat mungkin lah, sebab sebelum habisnya tempoh moratorium. Mungkin kalau saya boleh tambah sikit kat situ Tuan Azam. Kalau katakan dari segi submission ini ataupun permohonan lah, adakah ianya akan diproses kalau katakan kita rujuk kepada pihak Maybank, adakah ianya akan diproses di cawangan Maybank berkaitan contoh ni Johor ni, mungkin di Bandar Baru Uda ke, kita hantar ke Bandar Baru Uda, dan adakah proses tersebut permohonan tersebut akan dihantar kepada ibu pejabat di Maybank di ibu pejabat, ataupun sebarang keputusan akan dibuat di Maybank di Bandar Baru Uda sendiri? Bolehkah Tuan Azam boleh bagi pencerahan sedikit? Okey, bagi permohonan RNR ini, biasanya PKS tu boleh datang mohon kepada di setiap cawangan. Kemungkinan cawangan tu memang tak ada untuk RNR. Proses kita akan majukan permohonan RNR kepada departmen yang
ataupun unit yang menguruskan R&R ni, sebab tak semua branch ada unit R&R. Maksudnya di bahagian selatan kita ada region center menguruskan ni lah proses R&R ni. Dan juga kalau permohonan R&R ni terlampau tidak dapat diselesaikan ataupun ni, kita akan naikkan approval kepada ni lah pihak HQ lah. Maksudnya ada approval yang akan dilakukan oleh pihak region ataupun branch itu sendiri atau bahagian zone itu sendiri. Ada juga approval akan dilakukan oleh pihak HQ lah. Dia bergantung pada case to case basis lah. Ya, saya. Jadi sekarang ni memang itulah prosedurnya. Kalau dengan kata lain, kalau boleh jangan kita para PKS di luar sana jangan tangguh-tangguh lah tuan. Maksudnya kalau boleh gunakan bulan Julai ini yang mana berbaki beberapa bulan lagi sehingga bulan 9 ini, ambil masa baca dulu, orang kata buat analisa, orang kata cash flow projection, dan sila rujuk kepada bank-bank yang berkaitan lah dengan segeralah tanpa berlengah-lengah lagi tuan. Maksudnya kalau kita lihat, kita tak nak kebanjiran tuan kan. Maksudnya kebanjiran di mana bank-bank tersebut dibanjiri dengan permohonan pada hujung bulan 9. Itu yang kita nak elakkan lah. Kalau boleh gunakan peluang keemasan inilah sebenarnya yang tuan sebutkan tadi. Okey, terima kasih tuan di atas pencerahan tersebut. Jadi saya ambil satu lagi soalan daripada Ummu Zahra. Ummu Zahra. Dan ini mungkin saya boleh tujukan kepada Tuan Azman. Tuan Azman, yang ini soalan ini berkaitan dengan implikasi lah kalau katakan para PKS kita ini dah buat penjadualan dan penstrukturan semula. Jadi adakah masih lagi tindakan undang-undang ni boleh diambil jika mereka ni dah dapat contohnya kelulusan permohonan untuk penjadualan semula pembiayaan mereka dengan bank-bank ini. Diminta Tuan Azman kalau boleh berikan, mungkin berkongsi sedikit pencerahan ataupun maklumat berkenaan dengan perkara ini. Silakan. Okay, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa R&R pada kali ini adalah special case yang diberikan oleh pihak negara, yang mana peluang ini perlu diambil dengan sebaiknya oleh pihak PKS. Sebarang kelulusan yang diterima berkaitan dengan R&R ini sebenarnya tidak memberikan kesan kepada catatan di SITOS ataupun SIKRIS. Ini bermakna setelah mendapat kelulusan RR tadi, PKS boleh membuat permohonan baru dengan apa kemudahan yang ditawarkan oleh pihak-pihak bank tadi. Tak ada masalah tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat sebelum-sebelum ni, bila adanya SITOS atau SIKRIS, of course pelanggan atau PKS tadi tidak boleh memohon sebarang permohonan baru. Tetapi ini betul-betul special untuk membantu PKS. Alhamdulillah, bank negara kita banyak membantu PKS kita untuk terus memberikan sokongan, bertiadai maju, daya saing, agar ini memberikan kesan kepada ekonomi, terutama dalam bantu pekerja-pekerja, bantu ekonomi negara kita. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi saya rasa jawapan Tuan Azman juga tadi itu sedikit sebanyak telah menjawab soalan daripada para pendengar. Seorang lagi para pendengar kita ni ada bertanya soalan yang sama, saya rasa dah jawab pun. Adakah saya masih boleh meminjam jika telah mendapat kelulusan untuk R&R? Jadi Tuan ada sebutkan tadi. Kalau ni jawapan Tuan tadi kan, jika katakan dah lulus R&R itu, masih ada lagi tak prospek untuk PKS itu meminjam? Mungkin kalau katakan Tuan Azman nak tambah lagi ke, ini soalan yang sama juga lah, tapi saya serahkan kepada Tuan Azman kalau nak jawab lagi. Tak ada masalah Tuan, jangan rasa takut dan rasa risau. Yang penting tuan-tuan sediakan dari segi maklumat tu kena lengkap, sebab kalau maklumat tak lengkap, dokumen kurang dan sebagainya, ia akan melambatkan proses dan akan melambatkan kelulusan permohonan baru tadi. Maknanya walaupun tuan dapat RR ni, maknanya tidak akan beri kesan langsung kepada permohonan baru. Yang penting kita nak tengok dokumen apa yang disediakan tadi. Dari segi saya cakap dia ada ongoing project, ada tender baru, dari segi cash flow tadi macam mana, dari segi debtors and creditors aging tadi, mana hutang dan penghutang, itu kita nak tengok. Kalau semua dalam keadaan okey, tuan tak perlu risau. InsyaAllah, rebutlah peluang ni. Tak ada efek langsung. Terima kasih. Jika saya dapat tambah sikit Tuan Azman, mungkin ni seorang pendengar kita ni dia ada tanya, namanya Eri Ana ni.
Dia kata, salam Tuan, bagaimanakah permohonan yang ada, pemohon yang ada mengikuti program AKPK. Okay. Dalam masa yang sama, mereka ni memerlukan pinjaman baru. Tuan, kalau katakan Tuan ada pengalaman sedikit, kalau ada tak, maksudnya mereka ni yang mana dah ikuti program Debt Management Program, DMP kan, kalau Tuan biasa dengar DMP dengan KPK. Jadi apakah prospek mereka ni kalau mereka ni masih lagi memerlukan pinjaman yang baru? Kalau Tuan dapat berikan sedikit pencerahan lah, mengikut orang kata pengalaman sebagai industry player ni. Yep. Okay. Buat masa ni praktis bank, maknanya kiranya Tuan dah ada menghadapi masalah, maksudnya bukan masalah, telah mengambil jalan melalui AKPK, kebiasaannya permohonan Tuan memang tidak dapat dipertimbangkanlah waktu seketika, dan dinasihatkan supaya Tuan berhubung balik dengan AKPK untuk kaedah bagaimana untuk menyelesaikan tadi. Kalau kata permohonan pada AKPK yang jumlahnya dah tinggal sedikit, kalau boleh selesaikan dulu. Maksudnya kalau tinggal dah selesai dah tu, dan you tak ada masalah untuk berbank balik untuk dapatkan pembiayaan baru tadi. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Jadi jelas kat situ. Jadi mereka ni kena committed lah. Mungkin dah masuk DMP ataupun Debt Management Program tu kena committed. Dah orang kata dengan enrollment di dalam AKPK tu sendiri dah ada tanda-tanda masalah penyakit kewangan lah, yang kita faham lah, yang kita maklum. Jadi rasanya seeloknya diselesaikan dahulu hutang-hutang yang lapuk tersebut sebelum mereka ini membuat hutang yang baru lah. Jadi untuk kebaikan bersama juga. Okey. Jadi saya teruskan dengan soalan daripada Facebook user kita ataupun kita punya para pendengar di luar sana kepada Tuan Azam. Tuan Azam ada soalan daripada Haji Yom. Ini dia. Jika struktur semula, adakah perjanjian baru atau masih statik perjanjian lama dengan additional perjanjian penstrukturan semula? Itu dia soalan dia. Jika distrukturkan semula pembiayaan, adakah perjanjian baru ataupun adakah ianya masih statik dengan perjanjian lama dengan additional perjanjian penstrukturan semula? Jadi saya pohon ni Tuan Azman. Tuan Azam. Ya. Okey. Seperti yang saya maklumkan tadi, bahawa untuk penstrukturan semula dia akan melibatkan perjanjian baru. Yang ini melibatkan kos stamping yang baru, legal cost yang baru, semualah yang baru macam new loan lah. Semua kita akan buat evaluation yang baru semualah. Dekat sini kita boleh lihat struktur memang akan berubah. Sebagai contoh, sebelum ni PKS itu mempunyai overdraft. Overdraft sebagai yang kita tahu, pihak PKS perlu membayar sekaligus baki yang tertunggak. Jika mereka bertukar kepada pinjaman berjangka ataupun term loan ataupun term financing, mereka akan membayar mengikut berapa tempoh pembayaran. Inilah maksudnya dekat sini ada perjanjian yang baru. Okey, dari segi apa tadi, kadar bayaran, mungkin kadar bayaran ni akan rendah lah. Kita akan tempoh ni akan lebih panjang, maksudnya lebih rendah lah. Tapi dari segi kadar pinjaman tu kita berdasarkan risiko credit scoring lah, sebab setiap bank ada risiko credit scoring yang berbeza, sebab setiap customer mempunyai risiko credit yang berbeza. Mungkin dia punya akan berbeza dengan perjanjian sebelum ni. Dia mungkin tidak sama sebab mungkin untuk pinjaman overdraft biasanya dia punya kadar yang dikenakan lah lebih tinggi lah biasanya. Mungkin akan lebih rendah berdasarkan scoring PKS itu sendiri. Kita akan buat evaluation case per case. Sebab untuk kadar-kadar ni memang subjektif lah. Sebab benda ni scoring. Ya, dia mengikut, kalau boleh saya ringkaskan, ianya orang kata varies accordingly lah. Maksudnya mengikut jenis ataupun kadar risiko setiap borrower tu masing-masing. Kita tak boleh nak generalize lah semuanya Tuan. Jadi harap menjawab soalan daripada Haji Yom ni. Itu dia Haji Yom. Yang seterusnya soalan, kita ada satu lagi soalan ni. Mungkin kita patah balik kepada Tuan Azman. Okey. Kita gila-gila petang ni. Tuan daripada Yusrizan Samsuri. Okey. Kalau boleh Tuan Azman boleh tengok soalan ini. Sekiranya beberapa bulan atau tahun ke hadapan diizinkan kewangan pulih, bolehkah R&R yang telah diberi boleh dimohon semula? Maksudnya sekarang ni sekiranya beberapa bulan, tahun ke hadapan diizinkan kewangan pulih, bolehkah R&R yang telah diberi boleh dimohon semula?
soalan yang diberikan oleh Yusrizan Samsuri kepada Tuan Azman. Kurang jelas sikit soalan tuan. Maksudnya sekarang ni yang kalau boleh saya bacakan baliklah, saya rasa yang saya dapat faham daripada soalan yang cuba ditanya oleh Tuan Yusrizan Samsuri di sini. Soalannya berbunyi, sekiranya beberapa bulan atau tahun ke hadapan diizinkan kewangan pulih. Maksudnya kalau katakan kewangan dah pulih lah, kata dalam beberapa bulan yang akan datang ni, bolehkah R&R yang telah diberi dimohon semula? Mungkin saya rasa dia apa yang cuba ditanya oleh Cik Yusrizan ini, mungkin kalau katakan dia melihat prospek, kalau katakan keuangan kita sekarang ni, kata keadaan kewangan kita ni pulih, bolehkah adakah masih lagi peluang untuk mendapatkan R&R ini? Itu saya rasa apa yang saya faham lah daripada soalan yang diberikan oleh Tuan Yusrizan Samsuri di sini. Mungkin pahaman saya macam ni, maksudnya sekarang ni mungkin dia tak terima R&R sebab masalah dari segi kewangan dia, betul? Dan dalam mendatang dalam 6-7 bulan akan datang baru keadaan syarikatnya okey, dari segi cash flow dan sebagainya. Tapi kita perlu ingat bahawa kalau kegagalan mereka untuk membayar balik walaupun dengan tak ambil R&R, ia akan berkesan kepada sitos dan sikris tadi. Bila berkesan pada sitos dan sikris tadi, of course bila you nak memohon pembiayaan yang baru ataupun nak mengambil R&R dah agak terlewat. Jadi sebab benda tu dah kena R&R, dah kena dalam catatan sitos dan sikris tadi. Jadi apa-apa pun kena berbincang balik dengan pihak bank akan mencari jalan. Biasanya bila dah ada tindakan undang, maknanya agak sukarlah untuk mendapat balik R&R tadi. Ya. Jadi seperti mana yang kita semua sedia maklumlah, saya rasa untuk benefit para pendengar di luar sana dah. Jadi kalau katakan bezanya sitos dan sikris ni, kalau tuan dapat jelaskan apakah perbezaan sitos dan sikris ni, sebab kita selalu sebutkan ya sitos, sikris ni sebenarnya apa beza dia tuan? Mungkin para PKS di luar sana pun nak tahu apa bezanya. Sitos ni, sikris ni, adakah dua-duanya dirujuk oleh pihak bank sewaktu membuat penilaian kredit ataupun tidak. Jadi mungkin pun kita nak mereka ni mungkin tertanya-tanya apa beza sitos ni, apa bezanya sikris. Sedikit berkenaan dengan sitos ni berkenaan lebih nyatakan apakah saman-saman yang diterima, dia punya profil syarikat sedikit, tapi lebih pada bank kita tengok saman daripada sitos tu. Ada tak mungkin dari segi gagal membayar dengan pihak bank ni ke, ataupun syarikat kredit atau mana-mana pihak yang mana melibatkan pelaporan pada sitos tadi. Manakala sikris tadi menunjukkan bahawa jumlah yang kita ataupun dipanggil monthly in arrears, yang tertangguh, yang tak bayar, dia nyatakan kat situ bulan berapa. Ataupun kita nak tengok kat situ pelanggan sebut memang tidak ada masalah pembayaran. Jadi dia punya dekat sikris tu dia kan kosong semua. Sedangkan kalau kata yang ada masalah, dia akan nyatakan sama dia tertunggak 1 bulan, 2 bulan, mengikut bulan-bulan yang dinyatakan tadi lah. Contohnya bulan sekarang ni bulan Julai, dinyatakan bulan Jun, Mei dan seterusnya dalam setahun. Jadi kita nampak berapa dia punya jumlah yang tertunggak ataupun tak ada tunggak langsung. Itu yang kita tengoklah. Dan di sikris ni dinyatakan apa financing yang kita ambil sebelum ni dengan bank lain. Mungkin ada pinjaman kereta, pinjaman rumah, start bila yang financial dimulakan, berapa limit yang diberikan. Dan kalau kata ada buat pensultan semula atau penjadualan sebelum ni pun dia ada nyatakan kat situ, dengan tanda yang diletakkan lah. P itu untuk setoran dan C itu untuk penjadualan, macam tu. Jadi mungkin kalau saya boleh tambah sedikit daripada apa yang Tuan Azman sebutkan tadi. Jadi ialah kedua-duanya akan dirujuklah oleh pihak bank sewaktu membuat penilaian kredit. Sitos sendiri adalah di bawah orang kata credit tip of system sedang berhad, yang mana bukan di bawah kawasan bank negara lah. Yang berlainan dengan sikris yang mana di bawah bank negara, persilaan kami, Central Credit Reference Information System, sikris, yang mana adalah memang directly under us, ada bank negara. Yang mana kalau katakan di Johor ini kami ada buka satu off-premise kios sekarang ni di Wisma Muafakat BSN Johor. Jadi untuk orang Johor boleh datang ke
ke Wisma Muafakat untuk dapatkan SEACRIS, dan pada masa yang sama juga mereka boleh dapatkan pendaftaran untuk e-SEACRIS. Itu dia. Jadi perlunya mereka ni selalu melihat, orang kata selalu meneliti laporan kredit ni sebabnya untuk melihat sejauh mana kesihatan kewangan mereka ni lah, sama ada individu ataupun orang kata PKS lah, kedua-duanya penting kepada mereka. Okey. Jadi saya rasa itu soalan-soalan yang mana kita telah cover Tuan Azman. Terima kasih Tuan Azam. Jadi mungkin kalau katakan kita lihat masa pun telah agak mencemburui kita. Okey, maksud dah 3:55 kat sini. Jadi kalau katakan saya boleh simpulkan ataupun tanyalah soalan, ada beberapa soalan yang terakhir lah yang mana saya kalau boleh kita cuba cover petang ini, cuba kita lihat. Jadi kita lihat kembali kalau kita berada di bulan Julai, 16 Julai pada hari ini. Jadi kalau saya boleh tanya kepada Tuan Azam, mengapakah penting bagi PKS dan individu untuk bersiap sedia dari sekarang? Jadi orang kata kena dah orang kata be prepared from now bagi menghadapi tempoh moratorium yang akan berakhir pada penghujung bulan September ini. Jadi apakah risiko? Jadi kadang-kadang orang kita ni kalau kata tak beritahu risiko, dia tak tahu kan. Jadi kita positionkan benda tu biar nampak apakah risikonya sekiranya mereka ni gagal untuk orang kata gunakan peluang keemasan ini, dan jika mereka masih menunggu lagi, tunggu dan lihat, budaya yang kita tak suka ni. Jadi silakan Cik Azam. Okey, RNR ni ialah inisiatif yang bagus kepada PKS, dan PKS perlu mengambil langkah lebih proaktif ataupun ambil langkah awal untuk mendapatkan permohonan RNR ni, di mana antara risiko yang akan mereka hadapi jika habisnya tempoh moratorium ni ialah risiko dari segi untuk pengawalan aliran tunai itu sendirilah. Maksudnya selepas September, mulai Oktober mereka akan mula membuat kewajipan untuk membayar pembiayaan itu sendiri. Maksudnya aliran tunai mereka itu, jika aliran tunai mereka itu menghadapi masalah, mereka akan menghadapi masalah jugalah untuk membuat pembayaran itu sendiri. Dengan ini jika mereka tidak dapat membuat pembayaran itu, mereka akan mula mendapat tunggakan yang pertama lah, sebagai contohlah yang pertama. Jadi nasihat saya, kalau boleh buat RNR tu secepat mungkin sebelum habis tempoh moratorium. At least kita dapat buat unjuran aliran tunai itu apa yang akan berlaku selepas tempoh moratorium, supaya PKS itu sendiri dapat sedia untuk mengekalkan perniagaan mereka, dan juga untuk selain itu juga menggunakan aliran tunai itu juga untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka, ataupun mereka boleh dengan inovasi, mereka boleh buat digitalization marketing ke, online business ke, sebagai salah satunya lah cara pada mereka lah. Jadi nasihat saya juga sekali lagi bertindak awal, sebab pihak bank pun memerlukan masa untuk proses moratorium itu, dengan ketirisan ataupun kebanjiran permohonan ini akan mengambil masa lah. Dari situ saya tidak langsung dapat mengakibatkan PKS itu mempunyai masalah untuk buat pembayaran selepas moratorium itu nanti. Terima kasih Tuan. Jadi jelas kat situlah. Jadi memang pentingnya kalau PKS di luar sana dapat ambil mesej ni, jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tunggu sehingga akhir minit, akhir pada bulan September ini untuk berduyun-duyun pergi ke bank. Jadi gunakan peluang yang ada pada masa sekarang ini untuk melaksanakan proses penjadualan semula. Jadi terima kasih kembali kepada kedua-dua panelis yang telah berkongsi sedikit sebanyak pandangan serta memberikan solusi yang praktikal lah untuk perniagaan para PKS kita yang menghadapi cabaran yang sangat getir ketika ini. Jadi apa yang boleh saya simpulkan di sini ialah kemudahan penyusunan dan penjadualan semula pinjaman yang diberikan oleh pihak bank ini dapat membantu menstabilkan aliran tunai individu serta perniagaan. Jadi bagi PKS, ianya juga menyediakan ruang dan peluang untuk melaksanakan plan pemulihan perniagaan. Jadi tidak dapat dinafikan bahawa
cabaran pandemik COVID-19 ini turut membawa peluang ke arah transformasi seperti mana yang Tuan Azman sebutkan tadi, Tuan Azam sebutkan tadi, terhadap persekitaran ekonomi. Dah start mungkin kita look for digitalization, orang kata menggunakan teknik online dalam perniagaan untuk menghadapi norma yang baru. Jadi bagi PKS ini bererti keperluan untuk mengkaji semula kesesuaian dan kemampanan model perniagaan bagi memastikan keberkesanan operasi perniagaan mereka. Jadi untuk sudut individu pula, bagi segmen individu perlu timbulnya keperluan untuk mengubah gaya hidup dan perbelanjaan harian serta menyediakan tabungan yang mencukupi untuk kecemasan. Dan peminjam perlu memantapkan kemahiran dan pengetahuan kewangan, terutamanya dalam menguruskan aliran tunai dengan baik dan berhemat. Untuk para PKS pula adalah penting akaun perniagaan dikawal selia dengan baik dan aktif digunakan. Jadi jangan berhenti daripada mencari idea-idea baru dan inovatif bagi memajukan lagi perniagaan anda. Dan untuk individu juga yang mana pendapatan terjejas akibat kehilangan pekerjaan, mungkin perlu mempelajari kemahiran, kata skill-skill yang baru dan memulakan perancangan untuk menjana pendapatan yang baru. Jadi peminjam yang terjejas juga perlu ambil tahu dan memanfaatkan pelbagai bantuan yang disediakan oleh pihak bank, termasuklah AKPK, Agensi Kaunseling Perusahaan Kredit, maupun agensi kerajaan yang berkenaan dalam usaha untuk membaik pulih perniagaan dan menambah pendapatan mereka. Jadi sekiranya ada yang masih merasakan kesukaran untuk pembayaran balik pinjaman pada bulan Oktober ini, jadi kami sarankan agar tuan-tuan dan puan-puan segera menghubungi pihak bank dengan segera. Kata jangan tunggu-tunggu lagi, atau mendapatkan khidmat nasihat kewangan daripada Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, AKPK. Dekat Johor pun ada, dekat Melaka pun ada. Sebuah agensi milik sepenuhnya Bank Negara Malaysia. Semua perkhidmatan yang diberikan oleh AKPK kepada individu adalah percuma. Itu dia. Jadi berurusanlah dengan AKPK untuk mendapatkan ketenangan dalam pengurusan kewangan tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana pepatah kita ada menyatakan sediakan payung sebelum hujan. Itu yang penting. Okay? Jangan kata tunggu-tunggu lagi dapatkan bantuan mereka ni. Jadi apa yang saya nak sebutkan tadi, jangan lalu ataupun jangan kita go through third party ataupun agent. Banyak agent dekat luar sana yang kita takut. Okay? Yang mana agent-agent tu mereka kata menjanjikan langit, orang kata bulan dan bintang lah. Bulan bintang boleh strukturkan semula hutang, tak perlu pergi bank datang kepada kami bagi bantuan. Jadi jangan melalui pihak ketiga, terus kepada pihak AKPK ataupun kepada bank-bank yang berkenaan untuk proses penstrukturan penjadualan semula hutang-hutang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita pun telah sampai ke penghujung sesi live FB kita pada hari ini. Jadi disebabkan masa yang terhad, mungkin kalau katakan ada soalan lagi yang masuk kita tak dapat jawab, tetapi namun ianya bukan sekatan lah. Sekiranya anda masih lagi perlukan pertanyaan lanjut, anda juga boleh terus menghubungi bank masing-masing mengenai bantuan ditawarkan, dan kami juga ada saluran, contohnya di Bank Negara, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengemukakan pertanyaan aduan tersebut kepada pihak Bank Negara Malaysia menerusi BNM Telelink, customer contact center kami, menerusi 1300 88 5465, ataupun web form kami menerusi https://telelink.bnm.gov.my, yang mana kami akan sertakan di dalam Facebook POJB sebentar lagi untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebelum saya mengakhirkan sesi kami pada hari ini bersama-sama dengan dua panelis kami daripada ABM dan IBIM, sekali lagi terima kasih kepada Tuan Azman, Tuan Azam, kedua-dua mereka. Terima kasih Tuan Azman. Sama Tuan. Terima kasih Tuan Azam juga. Terima kasih Tuan Azam. Okey. Jadi sebelum kita berakhir, jadi bukan pengakhiran lah, ini sebagai permulaan inisiatif kami dengan lebih banyak lagi insya-Allah dengan tuan-tuan para PKS di luar sana, di negeri Johor, di negeri Melaka dan di seluruh Malaysia. Jadi benarkan saya merumuskan 3 key takeaways, yang mana 3 perkara yang mana saya nak rumuskan di sini. Yang pertama, PKS perlu bertindak segera. Itu yang pertama, bertindak segera dengan mendapatkan khidmat nasihat daripada bank anda sebelum moratorium berakhir, sebelum akhirnya proses penangguhan pinjaman ini di bulan 9 nanti. Janganlah tunggu-tunggu lagi, bertindak segera. Jadi penjadualan semula ataupun R&R ini membantu PKS yang berhadapan kesulitan pembayaran. Perlu dilakukan lebih awal untuk mengelakkan rekod kredit anda dari terjejas. Untuk makluman, sebarang penstrukturan semula
ataupun penjadualan semula pembiayaan yang dilakukan awal sebelum akaun terjejas ataupun akaun is still performing seperti mana yang disebut oleh Tuan Azam dan Tuan Azman tadi, ataupun not impaired. Jadi ianya tidak akan dicatatkan sebagai RNR di dalam rekod SECRIS anda semua. Jadi itu privilege yang anda harus grab ataupun harus dapatkan dengan segera, orang kata, untuk masa yang terhad ini. Okey, yang nombor 3, untuk mendapatkan RNR, jadi para PKS di luar sana saya serulah perlu bersikap lebih terbuka. Orang kata open heart, orang kata transparent, dengan berbincang dengan bank anda masing-masing mengenai rancangan perniagaan, orang kata business punya plan dan potensi aliran tunai, projection of your cash flow, untuk membuktikan kemampuan membayar balik selepas pembiayaan tersebut telah distruktur atau dijadualkan semula. Jadi akhir kata, semoga anda semua telah memperolehi manfaat dari sesi perkongsian Bank Negara Malaysia Johor Bahru bersama dengan ABM dan IBIN kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada semua kerana sudi menonton sesi kita pada hari ini, dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada anda semua. Dan jangan lupa sila lengkapkan borang survey kita di bahagian post. Kita ada bahagian post ni survey di website BOJB selepas sesi ini berakhir. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat kepada semua anda.